Hai, Assalamualaikum semua. Untuk pembelajaran pada hari ini, kita akan melihat 3.2.1 iaitu menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan wang dalam lingkungan RM1 juta tanpa dan dengan tanda kurungan berkaitan dengan operasi tambah dan darab serta tolak dan darab. Jadi mari kita lihat dahulu. Secara amnya, bagi operasi bergabung dalam tajuk wang, kita perlu mengikut aturan yang tertentu. Okey. Sekiranya ayat matematik yang diberikan kepada kita terdapat kurungan, darab bahagi, tambah dan tolak, kita perlu ikut urutan. Kalau dalam ayat matematik tu ada kurungan, kita perlu selesaikan terlebih dahulu operasi yang ada dalam kurungan tersebut. Maksudnya kena kira dulu yang dalam kurungan, selesaikan dulu. Kemudian yang kedua, kita akan utamakan sama ada darab atau bahagi. Kalau dalam ayat matematik itu ada darab atau bahagi, kita kena kira darab atau bahagi terlebih dahulu selepas daripada kurungan. Kemudian baru kita lihat sama ada operasi tambah atau tolak. Okey, tambah atau tolak menjadi keutamaan kita yang ketiga. Apa pula sekiranya berlaku kalau darab dengan bahagi sahaja? Kalau operasi ayat matematik itu hanya melibatkan darab atau bahagi, kita perlu utamakan siapa yang berada di hadapan ayat matematik terlebih dahulu. Begitu juga berlaku untuk operasi tambah dan tolak. Sekarang mari kita anggapkan ketiga-tiga perkara ini dalam kehidupan seharian kita. Kurungan kita boleh anggapkan sebagai guru besar. Guru besar ini kita perlu selesaikan terlebih dahulu. Operasi yang terdapat dalam kurungan terlebih dahulu. Ingat, kalau dapat ayat matematik yang melibatkan kurungan, pastikan perlu diselesaikan terlebih dahulu sebarang operasi yang ada dalam kurungan tersebut. Okey, yang kedua, kita lihat darab atau bahagi. Darab atau bahagi ni kita boleh anggap sebagai guru. Kemudian lepas daripada guru besar, kita akan menyelesaikan operasi darab atau bahagi, iaitu guru terlebih dahulu. Okey, seterusnya yang ketiga iaitu operasi yang melibatkan tambah atau tolak. Tambah atau tolak ni kita boleh anggap sebagai murid, iaitu operasi yang kita akan selesaikan pada yang terakhir, pilihan terakhir kita lah untuk kita selesaikan. Untuk lebih memahami, mari kita lihat beberapa contoh. Ingat, dalam penyelesaian melibatkan gabungan, kurungan, darab bahagi, tambah dan tolak, tolong pastikan ikut urutan penyelesaian operasi tersebut. Kalau kurungan, selesaikan terlebih dahulu dalam kurungan. Kalau darab atau bahagi, kemudian selesaikan terlebih dahulu darab atau bahagi dan diikuti dengan tambah atau tolak. Mari kita lihat sama-sama contoh pertama. Okay, contoh pertama adalah RM3014 tambah RM702.50 tolak RM2112. Sekarang yang terlibat dalam operasi penyelesaian masalah ini, ayat matematik, adalah operasi tambah dan juga tolak. Kalau tambah dan tolak, ingat semula tambah dan tolak ini kita anggap sebagai murid. Murid adalah berada dalam kategori yang sama. Jadi tidak perlu kita nak selesaikan yang mana dahulu, tapi keutamaan dia adalah siapa yang pada bahagian hadapan. Jadi kalau kita lihat pada soalan ini, operasi yang pertama yang kita lihat adalah operasi tambah. Maka kita perlu selesaikan operasi tambah terlebih dahulu. Okey, kita selesaikan operasi tambah. Dia susun dalam bentuk lazim. Jadi kita akan selesaikan sifar 5 titik sini 6, 1, 7 dan 3. Okey, hasil tambahnya adalah RM3,716.50. Tapi masih belum lagi tamat ataupun selesai. Kita perlu ambil jawapan ini untuk tolak kerana ada operasi yang kedua iaitu tolak. Tadi operasi yang pertama. Okey, sekarang kita tulis RM3,716.50 tolak dengan 2,112. Kemudian kita tolak seperti biasa. Kita akan dapat
RM RM1,604.50. Ingat, sekiranya operasi itu berada dalam kategori yang sama iaitu murid dan murid. Ini tambah dengan tolak ni kategori murid kan. Jadi kita utamakan siapa dahulu pada bahagian hadapan. Selesaikan operasi yang pertama yang kita nampak. Kalau dia kategori yang sama. Okey, seterusnya kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah melibatkan operasi tambah dan juga darab. Ingat, tambah adalah murid. Sementara operasi darab kita boleh anggap sebagai guru. Dalam keadaan ini, apakah operasi yang perlu kita selesaikan dulu? Ingat, guru adalah berada sebelum murid. Jadi, guru itu perlu diselesaikan terlebih dahulu, barulah diikuti dengan operasi yang kedua, itu murid yang mewakili tambah. Okey, sekarang kita perlu selesaikan dulu operasi darab, iaitu 3 darab RM429. Untuk pengiraan, kita boleh guna dua cara. Satu, operasi lazim macam biasa ataupun kotak. Biasanya kalau darab dengan 1 digit, memang cikgu bagi guna bentuk lazim. Kalau 2 digit, memang cikgu galakkan guna kotak supaya tak ada berlaku kesilapan. Okay, katalah kita nak guna operasi lazim. Jadi kita tulis RM429 darab dengan 3. Mari kita selesaikan bersama. 9 darab dengan 3. 9 darab 3 kita akan dapat 27. 7 di bawah sementara 2 di atas. Kemudian 2 darab 3 kita akan dapat 6. 6 perlu ditambah dengan 2 di bahagian atas ini menjadikan 8. Seterusnya 4 darab 3 kita akan dapat 12. Jadi hasil darab 3 darab RM429 itu adalah 1,287. Kemudian kita ambil RM2015 ini ditambahkan dengan hasil darab iaitu 1,287. Okey, perhatikan ia tidak ada titik sen. Amatlah digalakkan untuk kita terus letak titik sen ini. Okey, setelah kita tambah seperti biasa. 7 tambah 5 kita akan dapat 12. 1 di atas, 10, 1 lagi di atas, 3 dan 3. Dan kita jangan lupa letak RM. Jadi jawapan kita adalah RM RM3,302. Okey, itulah jawapan kita. Okey, seterusnya mari kita lihat contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, perhatikan betul-betul apakah operasi yang terlibat. Operasi yang terlibat adalah operasi darab dan juga tolak. Ingat semula bahawa darab adalah kita anggap sebagai guru. Sementara tolak adalah kita anggap sebagai murid. Jadi bila dalam keadaan ini, ingat kita perlu selesaikan ataupun utamakan dulu operasi iaitu guru. Yang pertama, kemudian barulah murid. Jadi yang kita perlu selesaikan adalah operasi darab dahulu, kemudian barulah kita tolak. Jadi apa yang kita perlu buat? Sekarang perhatikan yang darab dengan 2 digit. Bila darab dengan 2 digit, cikgu memang suka galakkan kamu menggunakan kaedah kotak. Apa yang kita boleh buat? Kita tulis terlebih dahulu iaitu RM750 titik sen, 20 sen. Kemudian kita tahu kita akan darab dengan 2 digit. Maka kita akan ada 2 tingkat. Kemudian kita akan letak 42 di sebelah sini. Dan seterusnya kita akan membuat ruangan kotak. Ruangan kotak perlu bergantung kepada ruangan nombor di bahagian atas. Ruangan pada bahagian atas ini, okey. Ini ruangan yang pertama, ruangan yang kedua. Jangan pula kamu pergi bagi ruangan untuk titik perpuluhan. Titik perpuluhan tidak perlu ada kotak. Kotak bergantung pada nombor di bahagian atas. Okey, seterusnya, ruangan kotak untuk sifar, ruangan kotak untuk yang nombor 5 dan ruangan kotak untuk nombor 7.
Bila kita sudah buat kotak, ingat cikgu ajar, potong dia. Jadikan dia serong macam kita potong sandwich. Kita nak masak sandwich bentuk segitiga. Okay, kemudian barulah kita selesaikan. Kita isi jawapan operasi darab. Okay, iaitu sifar darab 4. Kita akan dapat sifar. Okay, sifar. 2 darab 4. Kita akan dapat 8. Di sini letak sifar. Sifar darab 4, kita akan dapat sifar. 5 darab 4, kita akan dapat 20. Seterusnya, 7 darab dengan 4. 28. Okey, mari kita lihat yang seterusnya. Sifar darab 2. Sifar 2 darab 2, kita akan dapat 4. Sifar darab 2, sifar. 5 darab 2, 10. 7 darab 2, 14. Sekarang seterusnya ingat kita perlu tambah secara serong. Okey, bila tambah secara serong kita lihat di sini. Siapa yang ada? Sifar saja. Jadi, jawapan dia sifar. Okey, sifar. Okey, seterusnya ruangan yang serong ini pula. Kita akan dapat 4. Dan berikutnya seterusnya juga serong yang ini. Kita akan dapat 8. Yang ini. Serongan yang seterusnya kita akan dapat sifar. Yang ini pula sifar tambah 1 dan tambah 4. Kita akan dapat 5. Seterusnya, serongan yang seterusnya kita akan dapat 11. Bila kita dapat 11, 1 di sini. Kemudian 1 lagi pada serongan yang seterusnya. Okey, seterusnya kita perlu tambah nombor yang berada pada serongan yang seterusnya. 1 tambah 2, kita akan dapat 3. Okay, kita akan dapat 3. Perhatikan semula ada 2 titik perpuluhan. Jadi kita perlu bilang dari belakang 1, 2 dan letak titiknya di sini. Cara untuk kita baca jawapan adalah begini. Jadi jawapannya adalah RM RM31,508.40. Tapi soalan ini masih belum lagi selesai kerana kita ada operasi kedua iaitu operasi tolak. Jadi kita ambil hasil darab ini iaitu RM31,508.40. Kemudian kita tolakkan dengan RM419.19. Okay, sekarang mari kita selesaikan bersama. Bermula daripada sen di belakang. Okay, sifar tolak 9 tak dapat. Kita akan pinjam dengan 4. Okay, kita pinjam dengan 4. 4 jadi 3. Ini jadi 10. 10 tolak 9 kita akan dapat 1. 3 tolak 1 kita akan dapat 2. 8 tolak 9. 8 tolak 9 tak dapat. Kita akan pinjam dengan, nak pinjam dengan sifar tak dapat. Kita akan terus kepada nombor 5. 5 pinjam 1 tinggal 4. Kemudian bawa kepada ruangan sifar. 10 jadi 9 dan ini jadi 18. 18 tolak dengan 9, kita akan dapat 9. 9 tolak dengan 1, 8. 4 tolak 4, sifar. 1 dan 3. Jadi jawapannya adalah RM RM31,089.21. Seterusnya, mari kita lihat contoh yang keempat.
Contoh yang keempat melibatkan kurungan, tolak dan juga darab. Ingat semula keutamaan untuk penyelesaian ayat matematik melibatkan operasi bergabung. Yang pertama kita perlu selesaikan kurungan. Kemudian kita akan pilih sama ada operasi darab atau bahagi. Dan akhir sekali barulah kita akan selesaikan tambah atau tolak. Sekarang mari kita lihat contoh yang keempat. Contoh yang keempat ada kurungan. Jadi kita perlu selesaikan dahulu yang ini. Operasi yang berada dalam kurungan. Ini adalah menjadi nombor 1. Kemudian diikuti dengan operasi yang kedua iaitu darab. Jadi apa yang kita boleh buat? Kita kira dahulu tolak RM432.15. Tolak RM76.42. Okay, mari kita selesaikan bersama-sama. Okay, letak RM dan juga titik sen. 5 tolak 2, kita akan dapat 3. 1 tolak 4 tak dapat, kita akan pinjam dengan 2. Jadikan 1 dan sini 11. 11 tolak 4, kita akan dapat 7. Kemudian 1 tolak 6. 1 tolak 6 tak dapat, kita akan pinjam dengan 3. Di sini jadi 2. Dan di sini jadi 11. 11 tolak dengan 6, kita akan dapat 5. 2 tolak 7, tak dapat, kita akan pinjam dengan 4. Tinggal 3 dan di sini jadi 12. 12 tolak 7, kita akan dapat 5. Dan di sini 3. Adakah selesai pengiraan kita? Masih belum. Kita perlu mendarab dengan 15. Bila mendarab dengan 15, ini adalah 2 digit. Jadi cikgu sangat galakkan penggunaan kotak. Okey, kita tulis dahulu RM355.73. Kemudian kita buat kotak 2 tingkat sebab 2 digit. Iaitu 1, 5. Ingat, untuk membina kotak, kita perlu bergantung kepada nombor pada bahagian atas. Okay, sekarang ruangannya ialah untuk ruang nombor 3, ruangan nombor 7, ruangan nombor 5 dan ruangan 5 dan ruangan 3. Ingat, jangan membina ruangan kotak untuk titik. Ini bukan nombor. Okay, ruangan ini hanya untuk nombor sahaja bergantung pada nombor di bahagian atas. Kalau ada 5 digit, maka 5 lah ruangan kotak ini. Seterusnya, apa langkah kita adalah potong sandwich kita menjadikan serong segitiga. Okey, seterusnya mari kita isikan dengan jawapan iaitu hasil darab. Iaitu 3 darab 1, kita akan dapat 3. 7 darab 1, 7. 5 darab 1, 5. 5 darab 1, 5. 3 darab 1, 3. Seterusnya mari kita mendarab dengan 5. 3 darab 5, kita akan dapat 15. 15. 7 darab 5, 35. 5 darab 5, 25. 5 darab 5, 25. 3 darab 5, 15. Ingat, seterusnya kalau dalam kotak kita perlu tambah secara serong. Okey, mari kita selesaikan hasil tambah secara serong bersama. 5, jadi 5, 3 tambah 1, 4 tambah 5, kita akan dapat 9. Sifar tambah 7, 7 tambah 3, 10. 10 tambah 5, kita akan dapat 15.
5 di sini, 1 naik di ruangan yang seterusnya. 1 tambah sifar, 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 5, kita akan dapat 13. 3, 1 di sini. Dan 1 tambah sifar, 1. 1 tambah 5, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 5, 13. 3, 1 di sini. Kemudian teruskan menambah. 1 tambah sifar, 1. 1 tambah 3, 4. 4 tambah 1, 5. Okay, yang ini tak perlu kita tambah. Yang akan sifar. Okay, perhatikan titik sen pada bahagian atas iaitu 2 titik. 2 nombor. Jadi 1, 2 dan letak titik sen. Jadi jawapan yang kita perlu baca adalah RM RM5,335.95. Jadi selesailah kita kira operasi pertama itu tolak dalam kurungan, kemudian operasi yang kedua itu darab. Okey, mari kita lihat contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir masih lagi melibatkan operasi kurungan, darab dan juga tolak. Itu adalah penyelesaian keutamaan kita. Jadi mari kita selesaikan dahulu operasi yang terlibat dalam kurungan, iaitu mewakili guru besar. Okay, kita perlu selesaikan operasi darab terlebih dahulu. Sekarang mari kita selesaikan. Ingat darab dengan 2 digit. Cikgu sangat galakkan menggunakan kotak. Jadi mari kita bina kotak terlebih dahulu. Okey. Kita buat 2 tingkat sebab kita dah tahu darab dengan 2 digit. Okey, ruangan bergantung pada nombor. Ingat, cikgu pesan bergantung pada nombor. Jangan pergi buat ruangan untuk titik perpuluhan. Titik perpuluhan ni tak perlu ada kotak. Okey, seterusnya kita letak 12. Kemudian potong secara serong. Seterusnya, kita lengkapkan 5 darab 1, 5. 4 darab 1, 4. 5 darab 1, 5. Sifar darab 1, sifar darab 1, sifar. 2 darab 1, 2. Mari kita darab dengan 2 pula. 5 darab 2, 10. 4 darab 2, 8. 5 darab 2, 10. Sifar darab 2, sifar. 2 darab 2, 4. Seterusnya kita tambah secara serong. Kita tambah secara serong, kita akan dapat sifar. 5 tambah 1, 6. 6 tambah 8, 14. 4, 1 di sini. 1 tambah sifar 1, 1 tambah 4, 5. Sifar tambah 5 tambah 1, 6. Yang ini sifar tambah 4, kita akan dapat 4. Dan yang ini 2. Okey, ini sifar. Kita akan baca jawapan, tapi perhatikan titik sen. Titik sen ada 2, 1, 2 dan letak titik sen. Jawapan dia di sini adalah RM2,465.40. Adakah selesai? Belum. Yang ini baru nombor 1. Yang kedua kita perlu selesaikan adalah operasi tolak. Jadi kita ambil, ingat, perhatikan betul-betul. Kita perlu ambil operasi pada nombor yang berada pada bahagian hadapan. Jangan kita ambil nilai ini, tolak dengan nilai ini. Ingat, nilai ini berada pada bahagian belakang. Jadi yang di hadapan adalah 4,000. Dia akan kira 4,000.
4,509. Okey, letakkan terus sen. Perlu tolak dengan hasil darab yang kita dapat iaitu RM2,465.40. Sekarang mari kita selesaikan bersama. Sifar tolak sifar. Sifar tolak 4 tak dapat. Kita akan pindah dengan 9. Jadikan 8. Di sini 10. 10 tolak 4, 6. 8 tolak 5. Kita akan dapat 3. Sifar tolak 6 tak dapat. Pinjam dengan 5. Tinggal 4. 10. 10 tolak 6, 4. 4 tolak 4. 4 tolak 4. Kita akan dapat sifar. 4 tolak 2. Kita akan dapat 2. Jadi, sudah selesai operasi yang kita perlu selesaikan. Jawapan akhir kita adalah RM2,043.60. Okey, itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Mari kita imbas semula. Ingat, sekiranya ayat matematik itu diberi kepada kita, okey, ayat matematik diberi melibatkan kurungan, darab, tolak, tambah, darab dan bahagi, kemudian tambah dan tolak. Kamu perlu selesaikan ianya mengikut keutamaan berikut. Kalau jumpa kurungan terlebih dahulu, selesaikan kurungan dahulu nombor 1. Kemudian kalau darab dan bahagi, selesaikan dahulu darab atau bahagi, diikuti dengan tambah atau tolak. Sekiranya ayat matematik itu berada pada kategori yang sama iaitu darab dan bahagi, kamu perlu melihat operasi mana terlebih dahulu. Contohnya, 2 darab RM. 6 bahagi dengan 3. Okey, yang ini adalah melibatkan operasi yang sama iaitu guru dan juga guru, darab dan bahagi. Jadi yang kita perlu selesaikan adalah operasi yang pertama yang kita lihat itu operasi darab, kemudian barulah kita selesaikan operasi bahagi. Begitu juga berlaku sekiranya ia melibatkan kategori yang sama, tambah dan tolak iaitu murid. Contohnya RM RM3 tolak dengan RM RM1 tambah dengan RM RM5. Jadi kita lihat di sini, ianya adalah melibatkan operasi kategori yang sama iaitu murid dan murid, tolak dan tambah. Jadi kita perlu selesaikan operasi yang pertama yang kita perlu lihat dahulu iaitu operasi tolak, diikuti barulah operasi tambah. Okey, sampai di situ sahaja pembelajaran kita melibatkan operasi bergabung. Operasi bergabung melibatkan tambah dan juga tambah dan darab, tolak dan darab. Cikgu harap ini dapat membantu kamu menyelesaikan dan memahami operasi bergabung. Sampai di sini sahaja. Bye. Assalamualaikum.